saya sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan merangkap Ketua Armada Nasional turun bersama dengan Persatuan P-Hailing Malaysia Penghantar, iaitu satu NGO yang ditubuhkan untuk membela kebajikan rider-riders yang terlibat dengan gig ekonomi lah di Malaysia. Jadi ini kali keempat, dan setiap kali saya turun saya akan bawa fanny pack riders, iaitu pouch untuk kita bantu riders kita letakkan dia punya handphone dekat depan motosikal supaya mereka ni bawa motor tanpa pegang phone nak ambil order dan track. Ini contoh dia. Saya bagi ini sumbangan peribadi saya lah, bukan kementerian ini sumbangan daripada Pemuda Perikatan Nasional kepada riders ni lah. Dan kami dah turun ke hotspot di sekitar KL, Setiawangsa, Titiwangsa, Sunway Putra Mall, sekarang hari ini di KL Gateway, untuk kita bagi bantuan dan juga pendedahan. Sebab saya tahu, difahamkan oleh penghantar, ramai anak-anak muda kita yang terlibat dengan P-Hailing ni, dia tak berdaftar mencarum untuk penjana gig. Itu skim yang perkeso kerajaan sediakan untuk social protection, insurance lah, semacam insurance. So saya bagi turun ni nak bagi pendedahan pada riders ni lah. Lain apa masalah yang diorang utarakan? Banyak berkenaan dengan kebajikan dan juga keadilan dalam mereka terlibat dalam sektor inilah. Ini saya dah berkali-kali saya bangkitkan dalam media berkenaan dengan kekurangan dari segi perundangan. Tidak ada satu pertukaran perundangan yang jelas, sebab ini benda yang baru dalam ekonomi kita. Undang-undang buruh kita tak cover lagi gig ekonomi ni. Jadi perlu ada pindaan lah sebenarnya dalam akta buruh kita supaya pekerja-pekerja ekonomi gig ini terbela. Sebab dalam kefahaman syarikat-syarikat yang terlibat dengan ekonomi gig, mereka yang bawa riders atau e-hailing ini, mereka bukan pekerja, mereka dianggap sebagai kontraktor. So tarif kontraktor ni belum jelas dalam undang-undang buruh kita. Dan ini bukan hanya di Malaysia, satu dunia pun sama. Di US, di UK ada masalah ini melibatkan perundangan. Sebab ekonomi gig ni benda yang baru dalam undang-undang. Undang-undang belum sempat lagi nak tengok perhalusi masalah dia, cabaran dia. Jadi itu yang saya rasa perlu dibuat oleh kerajaan lah. Jadi maknanya perkara benda itulah yang YB sekarang ni fight untuk ditengahkan. Benar. Kerana apa? Kerana walaupun ini bukan bidang kuasa kementerian saya sepenuhnya, sebab ini bawah Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perundangan, tapi memandangkan yang terlibat dalam sektor ni majoriti belia. Dan ramai belia ni B40 yang memang perlukan pekerjaan ni, dan mereka terpaksa, tak ada pilihan. Saya tanya tadi seorang nama Akmal, graduan mekatronik, ada sijil kemahiran. Dia patutnya nak kerja kilang, tapi sebab COVID kilang tutup, so sijil mekatronik dia tak laku lah. So dia terpaksa jadi riders buat masa ni. Tapi dia boleh je kerja kilang kalau kilang kita okey kan. Jadi ini antara cabaran yang kerajaan sedang teliti sebenarnya. Dan saya pun secara peribadi dah sampaikan memorandum daripada penghantar kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Ketua Armada Nasional, supaya saya minta Yang Amat Berhormat teliti dan dibawa ke dalam perbincangan paling tinggi dalam kerajaan, iaitu Majlis Pekerjaan Negara yang bakal diwujudkan tak lama lagi, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Tengku Zafrul dalam Belanjawan 21 baru-baru ini. Bila tidak ada undang-undang yang jelas, syarikat-syarikat yang mempunyai monopoli ke atas teknologi ekonomi gig ini, dia boleh set sesuka hati dia standard yang mereka tetapkan, ya. Dan kadang-kadang benda itu tidak diberi makluman awal sebab tak ada kontrak black and white yang jelas tentang hal ini. Dia boleh ubah ikut permintaan, supply and demand dalam ekonomi gig ini. So itu yang ada loopholes yang saya katakan tadi, yang mana kalau tak ada undang-undang yang jelas, eksploitasi ke atas anak-anak muda kita ni akan terus berlaku. Bila berlaku, yang banyak meninggal aksiden sebab dia bekerja, tak nak hilang dia, tak nak demerit dia punya markah, batch ranking dia, itu yang buatkan ramai yang cedera meninggal. Itu yang sedih itulah.